game di Sandhawk. Mereka akan turun ke Langkawi tanpa sebarang gangguan saya rasa. Nova Golite akan pergi ke tempat yang jauh dan di Box Gaming akan pergi ke sana. Siapakah yang akan turun di bootcamp? Nampak macam T1. T1, okey. T1 dan juga No Chance akan turun di sini. Yang peliknya, di manakah tim yang turun situ semalam? Ya, sukar untuk tapi pasukan Synergy masih lagi nak berlawan dengan RRQ. Daripada semalam mereka mencuba, tapi kali ini pemenang chicken dinner ni mungkin akan mendapati diri mereka kesedihan di situ. Tapi nampak Rebia tadi Mumia. Mumia, ya, dia menjadi balutan dekat sini. Dia ada tu Micro Uzi, Mumia dengan satu Micro Uzi kat situ, tembakan shotgun kedengaran dekat situ. Austin dekat sini dengan S12K. Semalam kita nampak betapa kuatnya benda ni dalam keadaan dekat-dekat sebenarnya. Tembakan yang lepaskan, satu lagi dilepaskan. Hampir habis peluru. Tembakan yang lepaskan D2E dengan satu AK. Dia akan dijatuhkan dekat sini sebenarnya dengan AKSC TAD. Oh ya, tapi ini datang backup. Oh tak, Bia juga jatuh. Oh wow! RRQ terkeluar awal di Sandhawk too soon. Pasukan yang pertama sekali keluar kerana dalam saingan ini hanya ada 15 players, 15 tim sahaja. Dan mereka telah berjaya membalas dendam atas kekalahan mereka di sini untuk pasukan SGE atau Synergy. Di sini pasukan T1 akan merajai bootcamp. Siapa yang menjangkakan bukan pasukan Asia Tenggara? Biasanya orang kata tim Thailand lahir dekat bootcamp. Tim ini, tim Malaysia lahir dekat bootcamp. Aerof contohnya. Tetapi kali ini tim Korea dan untuk Synergy pula mereka berjaya mengalahkan raja, salah satu daripada raja dunia di dalam dunia PUBG Mobile dulu, RRQ. Ya, dan itu adalah satu fight yang sangat-sangat cepat. Dan macam shotgun only mode dekat situ. Begitu banyak tembakan shotgun yang dilepaskan. Dan macam tu saja RRQ dah keluar. Ya, saya rasa Morph ni yang cenderung untuk ambil bootcamp. Tapi mungkin mereka nampak kan ada tim lain nak pergi ke bootcamp. Ini juga sebenarnya kali pertama T1 akan main di Sandhawk. Sama seperti Yuru Gang. Dan yang boleh menarik nafas lega sebenarnya adalah pasukan Valdez. Kerana T1 tidak turun ke Paradise Resort. Tapi apa yang tengah berlaku di Paradise waktu ini? Kita nampak lagi apa yang berlaku di Paradise. Tidak pasti sama ada Illuminate, minta maaf, Valdez ada main ataupun tidak di... Ada. Tapi kita nampak pun tembakan-tembakan awal kepada mereka. Sebab semalam ada kontes di situ. Ya, tapi semalam mereka berlawan dengan Mega Stars kalau tak silap yang mereka tak main kali ini. Okay, so Valdez, mereka akan kekurangan satu hari untuk membalas dendam. Tapi satu tim Thailand sudah pun dikeluarkan. Tim yang turun dekat bootcamp, dia akan larikan diri daripada bootcamp waktu ini. Inilah satu benda yang saya seringkali tidak lakukan. Saya memang selalu turun bootcamp. Ya betul. Dan kita maintain kat situ. Kalau let's say lari pergi ke tempat lain, kita bawa bootcamp ke sana. Walaupun di sini Clutch God juga player yang cukup menakutkan daripada TSM Entity. Boleh kata TSM Entity memang semuanya barbar. Nama yang sering kali naik di atas adalah Jonathan. Walau bagaimanapun bukan bermaksud kita boleh memandang rendah kepada ahli pasukan yang lain. Semuanya pandai bermain dengan begitu mantap. Ini pasukan daripada Indonesia. Dia dapat first shot tapi dia juga akan ditembak mungkin terlebih dahulu. Saya pun kurang pasti. Walau bagaimanapun Clash God dapat kill. Ya, dia berjaya dan dia akan revive balik kawannya dekat sini. Tim TSM ni dia macam satu tim bola ini panggil sebagai Real Madrid ya, di mana mereka mengambil semua tim player-player superstar, gabungkan mereka sekali, iaitu yang dilakukan oleh mereka kali ini dengan backup daripada satu organisasi yang begitu besar, iaitu TSM. Ya, TSM Entity, satu kerjasama yang menggegarkan dunia pada waktu ini. Morph walaupun di sini kita melihatkan No Chance mengambil chance mereka untuk berenang. Satu perkara yang jarang dilakukan apabila bermain di Sandhawk. Tetapi di awal-awal ni tidak mengapa kerana tidak ramai yang akan menjaga kawasan pesisiran pantai. Dan Jaxi daripada sukan Morph, dia mendengar kehadiran. Dia telah mengeluarkan Micro Uzi. Mungkin ini boleh mengubah masa depan. Memang cantiklah timing dia berdiri. Memang tersangat cantik, tapi ada tembakan daripada belakang tak kena pula dengan tepat. Mungkin terlalu menggelabah di situ, dia tidak tenang untuk menembak. Godless akan cuba diselamatkan, tetapi Jaxi sekarang ini situasi yang agak sukar. Godless tidak dia diselamatkan, dia akan cuba bunuh Jaxi terlebih dahulu dan mereka akan dapat. Yap, Jaxi akan dibunuh secara langsung. Mereka berada di rumah-rumah pertama kawasan rumah LL ini. Nampaknya
pemisahan player yang terlalu besar itu menyebabkan backup datang sedikit lewat, tapi dah sampai dah sebenarnya. Dia akan menggunakan jalan apa tu, pasir sebenarnya untuk masuk semula ke rumah L tersebut. Kawasan ni sebenarnya selalunya memang cukup loot untuk satu orang player. Boleh kata habis saja seluruh loot seluruh rumah itu, satu orang tu boleh kata dah penuh cukup. Itu mungkin dilakukan oleh Morph, tetapi masalahnya dia gugur. Ya, satu perkara yang sedikit nak mempersoalkan lah di sini. Sebenarnya kalau kita tengok pada PMPL Liga, banyak kali Yudu Gang turun di kawasan rumah L ini. Dua tempat yang mereka turun. Saya pun tak pasti kenapa mereka berubah fikiran. Mungkinkah kerana satu peristiwa bersama dengan Net Brotherhood saja terus menukar perspektif bahawa tempat rumah L ni tak legit lah nak pakai. Terus mereka tukar ke Langkawi. Mungkin sebab mereka gunakan taktik yang lain semasa PMPL SEA yang membuahkan hasil yang lebih lumayan mungkin. Sebab rotation daripada Langkawi, kita pernah bercakap sebelum ini, itulah satu tempat yang sangat-sangat baik sebab dia dekat dengan quarry, boleh kawal kawasan high ground dengan mudah, dan circle juga cenderung pergi ke Pulau Tengah sebab memang Pulau Tengah paling besar kan. Ya. Mungkin mereka rasakan kalau kita put dia orang dalam satu, apa orang kata apa, yang kancing penimbang. Saya rasa Langkawi itu memang betul-betul berat berbanding dengan rumah L ini. Ya, So, dekat dacing. dacing. Ya. Jadi memang betul lah. Bukan koyak, bukan touching Ah, ah. Ya. Dacing guys. Dacing, ya betul lah tu. Kalau Langkawi tu memang ada advantage dia yang besar lah. Walaupun ya, saya rasa memang Yudu dibuat strategi itu dulu sebabkan ada EVOS VIP dulu. Jadi dia tak boleh nak pergi ke Langkawi pun. Dan sememangnya Langkawi adalah tempat kelahiran Jumper sebagai Raja Sunhawk. Di dalam saingan Asia pun berkali-kali dia dapat chicken dinner di Sunhawk. Yap, dia pernah dapat solo chicken dinner juga itu dengan tembakan AKM, di mana production pernah scam kita orang, kata dia orang tak menang, tetapi tiba-tiba kepala dia orang keluar. Ya, betul. Tapi Jumper Rudin akan berada dalam game kita waktu ini. Draxman Parang, Jumper dan juga Fredo ada di kawasan ini. Man Parang menongkat dagu daripada dulu lagi, daripada China dia pegang benda tu. Dia pegang dia tongkat dagu dia sampai sekarang gambar itu digunakan. Walaupun di sini Yudu Gang di tempat ke-8. Jadi tim IND sebenarnya dalam kesukaran. Kalau Yudu Gang, markah mereka, kalau mereka chicken dekat sini, mereka akan naik terus mungkin ke nombor 4 ataupun nombor 5. Tapi tempat yang sukar sekarang sebenarnya, kalau ikut kiraan dan juga sama ada tim itu menakutkan, mungkin dia tak boleh duduk di tempat ke-6. Mungkin yang lebih baik adalah tempat ke-5 ataupun ke-7. Ya, sebenarnya mereka ada peluang untuk mengejar sebab mereka ada 2 game untuk dimainkan selepas ini. Iaitu game ini dan juga game Erangel selepas ini. So mereka boleh mengejar sebab point, kalau tengok point different dia pun, nombor 4 dengan dia lebih kurang 10 point saja. Ya. Sekarang minit ke-8. Kita tak boleh lupakan tu benda yang Yudu Gang lakukan semalam. Iaitu mereka end hari mereka dengan tempat ke-3 dengan consistency across all 4 games. Betul. Di mana tempat ke-5 kot adalah posisi terburuk mereka. Ya. Sebenarnya Yudu Gang menggunakan satu kenderaan untuk bergerak. Mereka akan pergi ke arah jambatan Camp Charlie sebenarnya. Ya, dan kenderaan ni kadang-kadang jarang digunakan oleh mana-mana tim lah untuk di Sunhawk. Mereka fikir kita kena sentiasa berjalan supaya takut-takut kalau ada orang bersembunyi di belakang pokok dan sebagainya, dia akan menembak dan kita tak sempat nak tembak balik. Walaupun ada cadangan daripada bekas Kapten Jumper iaitu Guza yang mengatakan sebenarnya di Sunhawk ni pun penting juga gunakan kenderaan. Lagi-lagi kalau terpaksa cross jambatan, dia boleh terus lompat dan melulu masuk. Jadi dekat situ saya sedikit persetujuan lah dengan bekas Kapten Jumper tersebut yang kali ini leher dia sudah semakin menghilang kerana mendapat sponsor makanan. Ya, betul itu sebenarnya. Dan baru-baru ni pun hari jadi dia, saya nampak dia orang makan satu, saya tak tahu apa benda yang dimasak sebenarnya, tapi dia makanan yang orang kena share ramai-ramai. So memang banyak betul makanan yang dimasak. So leher itu memang dah tak ada dah sebenarnya, tak wujud dah. Betul. Tapi di sini satu benda yang tidak pernah lekang untuk membunuh Valdez. T1 masih lagi mencari Valdez, menjadikan Valdez mangsa serangan mereka. Ya, saya dengar juga baru-baru ni, saya baru je call pada Captain T1 bertanya kenapa korang selalu mencari Valdez. Sebenarnya bukan pasal isu dipijak kasut sebenarnya. Sebelum ini apparently player bernama Amjon itu gelakkan gaya rambut dia semasa tahun 2016. Ya, kerana itu sampai hari ini dia masih lagi memegang satu
orang kata apa, perasaan memahu membalas dendam kerana panggilan rambut, dikatakan rambut itu rambut Justin Bieber. Malang sungguh. Walaupun di sini IND Slayer, saya teringat pada satu player e-sport nama dia Justin Weaver. Agak menarik agak. Walaupun di sini Snacks. Kau scam ke memang ada orang nama macam tu? Semalam kita kas. Oh, Kos number je lupa. ya betul guys, memang ada. Bukan scam. Tapi kali ini ternampak Valdez, mereka akan bangkit semula dengan 4 orang player, no hal, no problem. Tapi kadang-kadang bila kau cakap aja benda tu akan selalu berlaku, banyak pula tim gunakan kenderaan sekarang ini. Ya. Tak tahulah cadangan ni. Tapi cadangan itu diambil serius sebenarnya masa PMPL Grand Final. Kemudian macam berjangkit sedikit masuk ke PMPL SEA Grand Final. Di sini kita melihatkan T1 mereka mengambil 4 compound. Tapi yang selalunya yang buat masterclass kan dalam mengambil compound Sunhawk ni. Sebab cara pengambilan compound Sunhawk dia berbeza sedikit dengan compound di Vikendi ataupun di Erangel. Sebab rumah dia tak ada pagar dan biasanya rumah tu berdekatan dengan bukit. Jadi cara untuk take over tu sama ada daripada atas bukit tembak ke bawah sedikit. Dan pembalingan bom pun daripada luar tingkap bukan daripada luar dinding. Jadi dia ada berbeza sikit. Ada beberapa tim yang memang dah pakar sangat. Contoh paling baik adalah RRQ tapi mereka telah purata. BTR pun pandai juga membuat perkara tu. Ya, betul tu je Hunter. Minit ke 12 sekarang ini, 52 masih lagi hidup. Kurang barbar sebenarnya map kecil kita waktu ini. Ya. Tapi kita masih lagi ada 14 tim. Dudu Gang masih lagi lengkap dengan 4 orang player juga. Mereka berada di kawasan yang agak menarik di mana saya rasa mereka akan dapat banyak ranking point dengan mudah. Oh ya. Diharapkan begitulah. Jadi jangan lupa untuk like dan share stream ini dan hantarkan kepada rakan-rakan anda kerana Yudu Gang Raja Sunhawk Malaysia akan bermain pada waktu ini dan mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat baik sekarang ini. Kalau kita lihatkan mereka tidak ada gangguan, hanya satu saja daripada belakang. KOG berada di seberang sungai. Kita lihatkan circle ini memang pergi ke Yudu Gang. Peluang untuk mereka menang telah pun naik ke 76%. Ya, dan mereka ada peluang dan juga masa untuk pilih kawasan terbaik yang mereka mahu dan juga melakukan sedikit petaturan di manakah circle-circle seterusnya itu akan keluar sebab mereka ada freedom to move yang sangat-sangat banyak. Dan freedom to move yang mereka akan malang betul. Dia baru saja nak selamatkan rakan dia. Tiba-tiba dia pun kena. Itu masalahnya. IND terkena pada pasukan Ulu daripada Chinese Taipei dan di sini dia menggunakan M4 dan juga barrel untuk menembak. Andy macam terperangkap saja nak keluar daripada kawasan ini. Ada satu pokok aja membezakan dia dan juga menjadi kotak dekat sini. First aid kit akan terus guna pakai dalam mode FPP. Ya, tapi kalau kita sedikit perbezaan lah di antara meta kita dan meta untuk pasukan daripada South Asia. Daripada 2 atau 3 interview yang kita tengok, sebenarnya mereka lebih menggemari, lebih meletakkan tapi no chance team telah pun terkeluar. Apa yang saya kata tadi ialah mereka lebih pentingkan weapon yang menggunakan peluru kuning atau 762, AKM, barrel dan sebagainya. Berbandingan kita lebih pentingkan M4. M4, ya betul memang. Kita memang sangat-sangat perlukan benda itu sebab kita rasakan itu adalah satu senapan yang sangat-sangat stable. Bagi mereka adalah damage yang tinggi adalah senapan lebih baik. Ya, boleh jadi juga begitu. Tapi di sini masih ramai yang menggunakan M4. Winter daripada ULU. U level up. Begitu banyak M4 diguna pakai waktu ini. Minit ke-14. Kita lihat waktu tempatan sekarang 10.36 minit malam. Jikalau anda ada sekolah besok, anda mungkin perlu pergi tidur. Tapi jikalau mak ayah anda benarkan anda tu tengok PUBG Mobile World League East, anda boleh stay. Ya, di sini kita nampakkan round kill leader. Shrider berada di atas sekali dengan pembunuhan 3 ahli pasukan RRQ tadi. Dan untuk Yudu tidak nampak kerana mereka hanya perlu bermain dengan pasif saja. Tapi Yudu memang satu pasukan yang kalau mereka jumpa dengan pasukan mereka akan babar. Kalau lagi di Sunhawk, tetapi untungnya mereka sekarang ni mereka di kawasan yang tidak perlu untuk berlawan sangat. Ya, memang betul. Boleh menunggu saja untuk orang-orang lain semua masuk sekarang ini. Clutch God, kali ini dia ada full squad dengan rakan-rakan yang lain. Tim IND menembak mereka. 2 tim India akan berlawan bersama-sama. Pick dan shoot tetapi damage tidak diambil oleh kedua-dua pihak. Squad 6 tarik 3. Tim IND memang satu permainan Sunhawk yang agak pasif walaupun 2 pasukan sebenarnya telah keluar.
Satu pasukan No Chance dan kemudian di bawah mereka adalah pasukan RRQ. Siapa yang menyangkakan 46 masih lagi live, tapi RRQ memang secara tradisinya jarang menguasai Sandhawk. Ya, itulah salah satu map mereka yang paling terburuk sebenarnya. Gerakan daripada Painan tidak pernah menjadi. Circle ditunjukkan, inilah circle yang sangat-sangat penting. Yudu Gang masih lagi di kawasan tengah. Besar kawalan mereka, 4 orang di tempat yang lain-lain. Dan 2 player mereka akan ada circle dan ada satu compound untuk mereka guna pakai juga. Jumper akan berada di situ dan Jumper memang pandai mengawal kawasan perserangan itu. Kalau kita nampak sebenarnya kawasan itu berbukit bukau dan tempat yang akan dikawal oleh Jumper, dia boleh tengok kiri dan kanan, dia akan dapat. Itu yang bagusnya sekarang ini. Tapi untuk tim IND, mereka menjadi raja bukit untuk waktu ini dan di sekeliling mereka begitu ramai sekali player, termasuk TSM Entity daripada negara mereka juga. God sekarang dia ada satu M4 32 bullet di tangan beliau. Minit ke-16 sekarang ini. T1 akan menjatuhkan Strider. Satu knockdown dekat situ. Nova akan dijatuhkan sekarang ini oleh Manparang, tapi Manparang akan dijatuhkan oleh Hellstar semula. 1-1 Nova lawan Yudu di tempat lain. Ya, berniaga tembakan di situ. Trading, berdagang-dagang peluru, walaupun sinergi akan terkeluar pada waktu ini. Walaupun mereka mengalahkan RRQ, tetapi itu tidak bermaksud mereka kebal. IND dan juga TSM masih lagi satu grenade tangan dibaling kat tu depan muka, tapi letupan tidak menjadi kat tu. Jumper akan dapat Hellstar dekat sini. Revival tak menjadi. Dulu Drax akan dapat satu kill secara langsung. Manparang sudah pun dibangunkan juga waktu ini. Mereka ada advantage yang agak besar sebab mereka ada high ground yang cun-cun cantik macam bunga. Ya, memang mereka pakar untuk mempergunakan advantage sedemikian. Tengok pada balingan Manparang, saya rasa ini memang akan tepat dan akan menjatuhkan 2 orang. Mungkin tidak. Kena satu sedikit cohesion damage dekat situ sebenarnya. Jumper dapatkan satu lagi knockdown. 2 lawan 4, tapi Drax berjaya di knockdown juga. Drax dibunuh secara langsung sebenarnya oleh Box Gaming datang dari belakang. Ya, tidak disangkakan perkara itu akan berlaku. Walaupun belum pengakhirannya untuk Yudu Gang. Mereka akan cuba dapatkan compound pada waktu ini. Mereka bergerak masuk ke dalam circle lebih sedikit. Dan satu tim mungkin diratakan. Tim Nova Godlike. Oh, ada lagi satu di belakang. Dan Fredo akan masuk. Rata habis. Manparang jatuh balik. Akan berjaya dekat situ, tapi Manparang di knockdown itu. 2 orang player mereka masih lagi ada. Manparang boleh merangkak mungkin dekat situ. Yap, ada Fredo. Smoke sudah pun dibalik. Dia akan bangkitkan dia semula. Ya, tapi Box Gaming kelihatan macam ingin pergi ke kawasan Yudu Gang. Tidak, sebenarnya terlalu jauh. Dan mereka akan kawal tempat ini kerana ini kawasan high ground. Dan mereka ada side daripada kiri dan kanan. T1. Ini Slayer melepaskan tembakan kat sini. Hilang terus T1. Ya, Andy Slayer datang dengan Groza. Senang untuk mengawal recall, rate of fire yang agak tinggi dan T1 akan terkeluar. Ya, tapi mereka akan bermain dengan Blue Zone waktu ini. Mereka ada 2 orang players yang kelihatan waktu itu. Kita lihat ke depan pula, kita ada Yudu Gang dengan 2 orang player juga yang sudah pun ada compound. Kalau orang mau masuk, mereka boleh jatuhkan mereka dengan mudah. Tapi circle pergi pada siapa itu persoalannya. Adakah dia akan pergi kepada Yudu Gang? Circle kalau pergi atas, Yudu ada circle tersebut. Tapi pergi ke mana? Ada, cantik macam bunga lah circle ini. Ya, memang terlalu cantik sekarang ini. Circle bukan saja turun kepada mereka, malah mereka ada compound. Dan Yudu Gang memang satu pasukan yang pakar untuk menang di dalam 3 versus berapa pun kalau untuk bermain di Sunhawk. Dan sekarang ini Box Gaming juga telah pun mendapatkan tempat, tetapi Box Gaming akan berada di atas, maka boleh disimpulkan sebenarnya Box Gaming di tempat yang lebih terjaga. Untuk pasukan Yudu Gang, rumah mereka itu agak besar. Kalau mereka dibaling grenade pun mereka boleh pergi naik turun, naik turun, naik turun. Ya, betul. Tapi sekarang ini kita nampak beberapa tim tengah bergaduh waktu ini. Berjaya jatuh satu lagi tim akan diratakan secara langsung. Bagi game kita di Sandhawk, TSM NTT dikeluarkan. Ya, sekarang ini nampak Ulu ada ke-4 player. Mereka akan naik satu kenderaan. Ini agak bahaya sebenarnya. Walaupun mungkin satu idea yang baik, tapi mereka kena berhati-hati. Di depan mereka ada IND dan juga Yudu Gang. Yudu Gang akan ambil 3 tempat. Maka tidak ada masalah untuk mereka kalau mereka terkena balingan-balingan bom. Tidak akan buat satu kematian semua player. Ya, mereka sudah pun top 7 waktu ini. Minit ke-19 letupan berlaku. Kita nampak Sal akan maju ke depan. Satu player mereka sudah pun knockdown. Sekarang makan oleh Blue Zone. Dia akan merangkak perlahan-lahan mencacing. Mendapatkan kill secara langsung. 1 kill untuk mereka. MJ itu akan jatuh. Akan dibunuh secara langsung. Tinggal 3 orang player saja. 1 kill untuk mereka. Masih lagi berlawan dalam kawasan Blue Zone. Inilah circle Blue Zone yang kelima. Betul-betul sakit. Rocks memilih satu api-api. Tidak mengenai sasaran. Grenade tangan juga dibaling.
tapi mereka terlalu lama di kawasan blue zone. Nampaknya mereka dah pun mula main healing waktu ini. Minit ke-20 dan Yudu Gang boleh tersenyum lebar sebab circle masih ada dia. Apa benda ini? Berapa banyak dia bayar untuk dapatkan circle tersebut? Yudu Gang, 3 player, ada circle. Ya betul tu, mereka ada circle seolah-olah telah menggunakan alat pembalik circle dipinjam di situ. Top 4 sekarang ini, Yudu Gang ada circle. Mungkin inilah dia, memang betul lah Raja Sunhawk title yang mereka pegang dan mereka akan dapat top 3 sekarang dan mereka tembak daripada jauh. Man Parang memang garang, dia mau berperang dan dia akan menang. Box Gaming kena masuk, walaupun Box Gaming ada 4 player saya rasa. Yap, sudah pun ada 7 kill sekarang untuk Yudu. Mereka ada 7 kill, mereka top 3. Peluang untuk menang sangat tinggi kerana situasinya lah 3 lawan 2. Lawan berapa dekat situ? Adakah lawan 4? Saya rasa lawan 4 untuk Yudu Gang. Walau bagaimanapun mereka akan dapatkan advantage kerana sekarang ini Box Gaming kena masuk. Mereka akan masuk daripada atas, tetapi Box Gaming sebab daripada atas ni dia banyak juga berperang. Mungkin mereka tidak cukup bom. Tapi Box Gaming akan dapatkan beberapa kill. Dia akan cuba drop down satu dan mereka akan babar ke atas kawasan itu sebelum mereka cuba masuk ke dalam. Tetapi Box Gaming dia gunakan strategi yang agak baik di sini. 3-1 mereka punya formasi. 4 lawan 3 sekarang ini. Yudu Gang mereka ada circle, mereka ada compound. Box Gaming ada number advantage waktu ini juga. Ada satu batu memisahkan mereka. Man Parang sudah pun bersedia dengan dia M4 red dot dekat sini. Berada dalam satu rumah melihat pada keadaan kawasan jendela. Luis akan masuk melalui smoke dekat sini. Circle akan mula menyentuh Luis. Luis turun ke bawah. Asap-asap sudah pun dibaling juga waktu ini. Minit ke-21 ke-4 player ini bergerak bersama-sama. Man Parang menembak secara rambang, tidak mengenai sasaran. Reload semula 40 bulat tapi helmetnya hampir rosak. Dekat sini juga 7 kill untuk Yudu Gang. Kalau mereka boleh ratakan Box Gaming, mereka akan keluar game ini dengan 31 mata secara total. Luis membawa satu grenade tangan tapi penyelerakan dilakukan oleh Yudu Gang betul-betul mantap. 3 orang di tempat-tempat yang lain. Fredo di balik itu grenade tapi dia betul-betul jauh daripada grenade tersebut juga. Masuk balik ke dalam rumah. Minit ke-22. Ya, tapi sekarang ini Yudu Gang kena juga masuk ke dalam kawasan Man Parang itu. Man Parang berada di depan dan dia seorang saja yang ada sedikit circle. Dan ini menjadi masalah sebab Yudu Gang selepas ini mereka kena keluar rumah dan Box Gaming juga menyadari perkara ini. Mereka boleh tembak di belakang batu ini. Mereka juga kena masuk akan tetapi mereka mengharapkan mereka akan nampak Yudu Gang keluar dulu. Fredo akan dimakan oleh circle. Fredo mungkin akan mengorbankan diri. Dia tunggu di belakang untuk mencari baki-baki Box Gaming. Box Gaming akan dimakan oleh circle. Dan sekarang ini Yudu Gang akan lambat sedikit. Tapi itu dia pergerakan daripada Fredo disembunyikan oleh asap. Fredo akan cuba ditembak tapi tak kena secara tepat. Fredo akan masuk dan masuk. Man Parang dan Jumper telah pun bersedia untuk tembak. Ini dapat satu. Dan kedudukan sekarang ini Yudu Gang mungkin akan menang. Cekan dina mereka yang pertama. Ya, tapi waktu sampai kita nampak break juga sudah pun pergi ke depan. 2 orang sudah pergi knock dekat sini. Break datang dari tepi tapi dia tak boleh buat apa-apa. Grenade dimasak di balik kalah Jumper dekat sini. Bertukar dengan FPP mode tapi dia tak ada member. Dia bermain satu orang saya tukar pada FPP juga. Letupan tidak mengenai sasaran. Break memasak satu dari grenade. Tinggal satu saja player untuk Box Gaming. Jumper mengenai itu grenade sudah break kat situ. Break dalam masalah. Letupan berlaku. Bunga. Winner chicken dinner untuk Yudu Gang. Ya, Yudu Gang seperti yang diramalkan oleh pakar-pakar. Memang Raja Sunhawk. Tak boleh dinafikan. Dia main je, dapat je Sunhawk, dia terus menang. Banyak cakap tak guna, ini first game Sunhawk mereka terus menang. Yap, dan memang betul-betul mantap permainan mereka. Total kill mereka saya rasa memang